Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Kelvin Lee. Kisah yang bertajuk Kerusi yang Berhantu. Tapi sebelum itu, Brother Fai ingin mohon maaf kepada anda semua sekiranya pembacaan Brother Fai pada kali ini agak tersekat-sekat sedikit kerana penulisan Kelvin Lee ni ialah biasalah. Sebelum ni beliau menggunakan bahasa Inggeris, terjemahan dalam bahasa Inggeris dalam penulisan beliau. Jadi apa pun Brother Fai hormat pada Kelvin Lee kerana beliau sedaya upaya untuk menterjemahkan kisah pengalaman beliau ini dalam bahasa Melayu. Okey, kita teruskan kisah ini. Peristiwa ini terjadi agak lama dan diberitahu oleh kawan-kawan tentang kejadian seram yang sering dilalui oleh rakan serumahnya di Pangsapuri Kayangan. Pangsapuri Kayangan di mana tu ya? Tak apa, nanti boleh tanya Kelvin Lee lah. Kawan saya ni, dia merupakan seorang penjual di sebuah butik pakaian. Pada satu hari, dia memberitahu saya tentang satu perkara yang agak pelik di hostelnya. Dia mengatakan bahawa hostelnya terdapat 2 kerusi yang dipercayai berhantu. Saya pun terus mengorek asal-usul cerita itu dan dia mengatakan bahawa sebelum berpindah ke hostel tu, 2 kerusi itu memang dah ada di hostel bilik itulah dan diletakkan dalam keadaan rapat di satu sudut bilik. Mereka semua tak peduli banyak tentang kerusi itulah, sehingga seorang daripada rakan rumahnya menggunakan salah daripada sebuah kerusi itu untuk memijak dan berdiri untuk mengambil barang di atas almari. Selepas menggunakan kerusi itu, dia tidak meletakkan balik ke tempat yang asal. Keesokan harinya, rakan yang pernah menggunakan kerusi itu terus demam panas, diikuti dengan perkara-perkara yang terjadi di dalam hostel itu. Perkara-perkara yang pelik lah maksudnya. Hampir setiap malam, mereka sering terdengar bunyi seperti kerusi ditarik oleh seseorang dari ruang tamu. Selain itu, ada rakan terdengar macam suara orang sedang mandi di dalam bilik. Di dalam tandas lah maksudnya, pada waktu tengah malam. Sedangkan semua orang dah tidur. Sampailah semua orang bertanya, adakah sesiapa menggunakan bilik mandi atau rakan dari bilik sebelah gunakan pada tengah malam? Semua orang tak mengaku. Pada mula-mula, mereka semua tidak menyangka bahawa 2 kerusi itu berhantu. Hinggalah sampai mereka perasan sesiapa saja yang pernah menggunakan kerusi itu akan mengalami demam yang teruk ataupun mimpi ngeri pada waktu tengah malam. Mereka pernah memberitahu hal ini kepada supervisor dan manager mereka, tetapi keadaannya masih sama, malah makin teruk walaupun sudah mengupah Tawis, iaitu Sifu, untuk melakukan sedikit upacara sembahyang di dalam bilik hostel tersebut. Saya pun hairan dan cuba tanyakan apakah Tawis Sifu itu lakukan dalam proses sembahyang tu. Dia cakap Sifu tu buatlah sembahyang dekat semua sudut dan
agih-agihkan kerusi tu. Maksudnya alihkan kerusi tu, letak berjauhan antara satu sama lain, dan menasihatkan semua orang agar tidak menggunakan atau mengalihkan dua kerusi tu. Selepas mendengar, saya pun cakap, kalau ada masa dan peluang, izinkan saya untuk melawat hostel tu untuk tengok keadaan. Sebab untuk melihat nak melihat dua kerusi yang dikatakan berhantu tu, sedangkan dah tahu puncanya dan sebab mengapa sering berlaku kejadian pelik di hostel mereka ni. Pada satu malam, kebetulan masa tu hari jadi saya, kata Calvin Lee. Selepas menyambut hari jadi bersama rakan dan juga teman wanita, masa tu belum kahwin lagi lah. Dan semasa dalam perjalanan pulang ke hostel ketika melalui Pangsapuri Kayangan tu, tiba-tiba Calvin Lee ni teringat pasal dua kerusi tu, dan terus saya menelefon kawan saya dan mengizinkan saya untuk melawat hostelnya. Semasa saya dan teman wanita sampai di luar hostel, perasaan masih normal. Dan apabila masuk dan berdiri di luar pintu bilik, ternampak dua biji kerusi kayu antik dengan cushion bunga yang berwarna biru tu terletak di dua sudut kiri dan kanan. Waktu tu, tiba-tiba saya dapat merasakan sesuatu yang kurang selesa. Kami berdua hanya tengok untuk seketika. Kemudian kami senyap dan meninggalkan bilik itu dan keluar ke hostel. Sampailah meninggalkan Pangsapuri itu, saya tanyakan pada teman wanita saya apa perasaan tentang dua biji kerusi itu. Yang peliknya, kami berdua pun perasan yang kami berdua menerima satu gelombang tekanan yang agak kuat. Macam ada mesej memberitahu, adakah kamu datang nak mencabar kami? Sewaktu kita berdiri di depan pintu bilik menghadap ke dalam bilik itulah, saya pun menjelaskan kepada rakan saya bahawa dua kerusi dalam bilik itu memang terdapat sepasang hantu dan menjadikan kerusi kayu itu sebagai tempat untuk mereka menetap. Sedangkan semua ini adalah di luar kawalan saya dan juga macam tak begitu elok jika saya campur tangan, kerana bukan urusan saya, walaupun saya secara peribadi tidak bersetuju dengan apa yang Sifu itu buat, sehingga terjadinya banyak peristiwa pelik. Selang beberapa hari, saya cuba tanyakan lagi kepada kawan saya tentang keadaan di hostelnya. Dia cakap, sering berlaku banyak perkara yang pelik-pelik. Kadang-kala, semua benda di ruang tamu berselerak. Kasut-kasut semua dikeluarkan dari rak kasut dan bertaburan merata-rata. Ada rakan serumahnya terdengar suara menangis. Suara perempuan menangis waktu tengah malam. Sampai ada juga rakan sekerja tidak tahan sehingga ingin berhenti kerja. Kalau keadaan terus macam ni, mungkin dia juga akan berhenti kerja, katanya. Apabila mendengar kawan saya mengeluh, saya pun offer diri saya untuk ke hostelnya buat sekali lagi. Masa tu, teman wanita saya tidak bersetuju kerana dia rasa bimbang tentang keselamatan saya. Saya cakap, tak ada apa-apalah. Lagipun saya ada pakai azimat untuk pelindung diri dan bukannya pergi dengan tangan kosong. Keesokan harinya, saya pun pergi ke hostelnya pada waktu malam dengan membawa sedikit colok sembahyang. Setibanya saya di hostel tu, saya minta izin dengan kawan-kawan di dalam hostel tersebut untuk menyalakan colok. Kalau sampai gunakan colok untuk dinyalakan bagi tujuan hantu-hantu di situ. Tujuan hantu-hantu itulah untuk sembahyang lah. Mereka pun izinkan saya berbuat demikian asalkan dapat menyelesaikan masalah gangguan pada waktu tengah malam.
Sewaktu saya berdiri di depan bilik sebelum melangkah masuk, gelombang itu sama sekali terasa agak kuat. Tekanan macam melarang saya masuk ke dalam bilik atau cuba mendekati kerusi itu. Masa tu, saya membaca sedikit ayat mentera dan memberitahu dalam hati bahawa saya datang bukan nak ajak lawan lah, tetapi setakat cuba nak kembalikan keadaannya yang asal. Selepas seketika, tekanan menjadi semakin rendah. Lepas tu, saya nyalakan 6 batang colok dan mendekati 2 kerusi itu. 3 batang untuk setiap kerusi dan letakkan di atas setiap kerusi itu. Walaupun kelihatan pelik bagi kawan-kawan yang lain yang berada di hostel tu, mengapa kena letak colok pada kerusi? Tapi memang kenalah buat. Kemudian saya cuba pergi mengalihkan kerusi itu dan merapatkan kembali seperti asalnya. Apabila mengangkat kerusi itu, terasa ada sedikit kebas di bahagian tangan saya. Masa tu, salah seorang rakan serumahnya memberitahu, adakah keadaan menjadi semakin teruk kalau mengalihkan kerusi itu? Sebab Sifu cakap tak boleh sentuh kerusi itu walau macam mana sekalipun. Lepas saya kembalikan kedudukan kerusi itu ke tempat asal dan tidak kelihatan berpisah antara satu sama lain, saya memberitahu mereka bahawa tidak pun jangan ada sesiapa menggunakan 2 kerusi ini lagi dan biarkan terus rapat dan letak saja di situ. Selepas beredar dari situ, barulah saya terangkan pada kawan saya bahawa 2 kerusi ini asalnya terdapat sepasang hantu menginap di dalamnya. Dan sebab ada orang pernah mengalihkannya dan tidak mengembalikan ke tempat yang asal. Dan kerusi itu apabila tidak mengembalikan ke tempat asal, menjadikan kerusi itu berpisah, maka barulah ia mula berbuat kacau. Selepas tu, jarang kedengaran bahawa adanya bunyi atau suara pada waktu tengah malam dan 2 kerusi itu masih terus kekal di tempat asal itu tanpa sesiapa mengalihkan atau menggunakannya. Sekian daripada Calvin Lee. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.